Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini 29 Julai 2021 kita akan teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 6 untuk menghabiskan 2 halaman terakhir modul yang kita dapat hari itu. Untuk menghabiskan 2 page muka surat lah dah ni. Modul yang kita dapat hari itu. Macam biasa, hari Khamis kita akan buat bidang ulum, iaitu minggu ini bahagian ibadah. Bahagian ibadah bertajuk solatlah sebelum kamu disolatkan, iaitu berkenaan dengan solat jenazah. Okey, ibadah berkenaan dengan solat jenazah kita sambung. Hari itu kita dah masuk sikit. Minggu ni kita sambung lagi. Pak habis tajuk ni. InsyaAllah. Okey, seperti kamu dapat lihat di paparan skrin handset ataupun tablet ataupun laptop kamu di hadapan ni, kita akan buat yang pertamanya muka surat ni. Okey, muka surat yang kamu nampak di hadapan ni, padankan saja, senang saja. Dan yang kedua muka surat yang ini dua-dua berkenaan tajuk yang sama, iaitu tajuk berkaitan solat jenazah. Okey. Kamu yang pertama sekali perlu tulis nama. Itu paling penting sekali, tulis nama di atas ni dan juga kelas. Okey, baiklah. Di sini dia dah ada clue. Okey, dia dah ada clue untuk rujuk buku teks muka surat 131 dan 132. Ada jawapan-jawapan ni. Iaitu apa yang dia kata, sesuaikan penyataan di bawah mengikut kelasnya. Okey, yang pertama di sini syarat sah solat jenazah. Yang kedua rukun solat jenazah. Okey, dia ada bagi banyak ni, dia ada bagi 10 perkara di sini, 10 perkara, dan kamu perlu padankan sama ada nombor 1 ni syarat ataupun rukun. Okey, kita ulang balik. Macam mana nak tahu sesuatu perkara tu syarat ataupun rukun? Sesuatu perkara tu kalau kata berlaku waktu kita solat jenazah, itu dipanggil sebagai rukun. Kalau time duk sembahyang, perkara tu kita buat time duk sembahyang. Time sembahyang jenazah lah, bukan sembahyang biasa. Time sembahyang jenazah kita buat benda tu. Itu kita panggil sebagai rukun. Okey, syarat sah ni perkara-perkara yang kita buat sebelum kita nak solat jenazah tu. Contohnya kita mandikan jenazah. Itu dipanggil sebagai syarat sah. Kalau syarat ni sebelum solat. Kalau rukun, waktu tengah duk solat. Okey. Bila kita faham dua perkara ni, kita tak rujuk buku teks pun kita dah boleh bayangkan dah. Sama ada perkara tu kita lakukan waktu tengah solat ataupun sebelum kita nak mula solat jenazah. Okey, baik. Perkara yang pertama di sini, berdiri bagi orang yang berdaya. Berdiri bagi orang yang berdaya. Okey, yang ni waktu nak solat ke? Sebelum kita solat. Dia termasuk dalam solat lah, berdiri ni. Okey, kalau kurang yakin, kita buka buku teks muka surat 131 dan 132. Okey, mula dengan 131. Okey, ni buku teks. Dia ada bagi tahu di sini. Kaifiat. Kaifiat ni maksudnya cara-cara lah melaksanakan solat jenazah. Okey, yang pertama kena berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Okey, ada. Maksudnya cara-cara nak solat, dia kena berdiri dulu. Nombor 1, berdiri. Jadi, di sini ada berdiri bagi orang yang berdaya. Maksudnya, dia termasuk dalam rukun lah. Bila perkara tu kita nak buat ketika solat jenazah, itu jadi rukun. Yang kedua, membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah dalam solat ke di luar solat. Kalau dalam solat, dia akan jadi rukun. Sini. Kalau rukun yang bawah. Kalau syarat,
yang atas. Okey, bila kita kata rukun, kita garis di bawah. Yang ketiga, jenazah telah dimandikan. Jenazah telah dimandikan. Nombor 3. Okey, mandi jenazah ni dalam solat ke luar solat? Okey, mestilah luar solat. Kalau luar solat, dia akan jadi syarat. Luar solat jadi syarat. Dalam solat akan jadi rukun. Luar solat jadi syarat. Jadi kita pun garis pi syarat-syarat yang atas ni. Syarat sah solat jenazah. Okey, 3 dah bagi jawapan. Jadi untuk nombor 4 sampai 10, kamu kena buat sendiri. Cuma ustaz akan tolong baca sahaja bagi kamu. Okey. Nombor 4, membaca selawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Baca selawat lepas takbir kedua dalam solat ataupun luar solat, kamu tentukan, kamu fikir tengok. Kalau kurang yakin, kamu tengok buku teks di sini. Yang ada dalam kaifiat ni nombor 1 sampai nombor 10 ni, sampai memberi salam, daripada berdiri sampai memberi salam. Kalau ada dalam 10-10 ni, maksudnya perkara tu ialah rukun solat. Kalau luar daripada 10 tu, itu jadi syarat. Senang cerita, rukun ni yang dalam solat, syarat ni yang di luar daripada solat jenazah. Okey, kita sambung nombor 5. Jenazah telah dikafankan. Okey, orang kafan jenazah dalam solat ke waktu tengah duk semayang ke sebelum semayang? Okey, fikir. Nombor 6. Membaca takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Baca takbir. Dia takbir 4 kali dalam solat ataupun luar solat. Takbir ni. Nombor 7. Meletakkan jenazah di hadapan jemaah yang menghadap kiblat. Angkat jenazah dan letak depan jemaah, depan orang yang berhimpun nak semayang tu. Angkat jenazah tu. Yang tu luar solat ataupun tengah duk semayang pergi angkat. Okey, nombor 8. Berdoa untuk si mati ataupun jenazah selepas takbir ketiga. Lepas takbir ketiga, baca doa untuk si mati. Itu rukun ataupun syarat. Kalau rukun yang bawah ni, ini rukun. Ini yang atas syarat. Seterusnya nombor 9. Memberi salam selepas takbir keempat. Okey, lepas takbir keempat, bagi salam. Dan yang ke-10, sama dengan syarat sah yang lain. Okey. Ini terang-terang dah. Dia tulis syarat di sini ya. Jadi, garis pi syarat. Okey, baik. Itu halaman yang pertama untuk hari ini. Sekarang kita pergi kepada halaman yang kedua. Page yang kedua. Untuk hari ini kita akan buat sama. Masih rujuk buku teks muka surat 131 hingga 132. Susun mengikut urutan yang betul. Okey, ini berkenaan dengan cara-cara sembahyang jenazah tadilah. Okey, mula-mula nak buat apa, kemudian lepas kamu tengoklah yang paling awal yang ada kat sini. Dalam buku teks dia tulis kata berdiri nombor 1, tapi di sini tak ada berdiri. Jadi kamu teruskan kepada nombor 2, berniat. Tengok kat sini ada tak berniat? Okey, di sini ada berniat. Okey, baik, kita akan baca satu-satu. Bulat ni apa dia? Kemudian kamu tentukan nak letak yang mana nombor 1, yang mana nombor 2. Okey, nak tahu mana nombor 1, mana nombor 2, kamu kena rujuk di sinilah. Di buku teks muka surat 131 dan 132. Okey, baik. Muka surat 131 dan 132 ada ditulis dah di atas ni. Okey, bulatan yang pertama yang sebelah kanan ni, nampak dah anak panah warna kuning ni. Okey, yang ini ialah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Okey, kemudian bawah dia yang ini salam. Salam. Okey, yang ini pula
takbir dan membaca Al-Fatihah ke atas jenazah. Sekali lagi, takbir dan membaca Al-Fatihah ke atas jenazah. Okey. Seterusnya yang belah ni pula. Yang ini berniat. Berniat. Yang ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Seterusnya takbir dan selawat ke atas Nabi. Takbir dan selawat ke atas Nabi. Dan yang ini takbir dan membaca doa. Takbir dan membaca doa. Okey. Tadi kita dah tengok nombor 1, berniat. Kita pun letaklah berniat di tempat nombor 1 ni, potong. Okey, nombor 2 kita tak tahu. Sampai nombor 7 lah kali mestilah salam. Ini nombor 7. Salam ni mestilah lah sekali lah bagi salam. Okey, nombor 7. Letak di nombor 7 dan potong. Sekarang kita nak cari nombor 2 sampai 6 sahaja. Okey, macam mana nak tahu? Kena rujuk buku teks. Okey, baiklah kita tengok sepintas lalu. Buku teks ni sebab hari tu kita dah tengok dah sekali. Hari ni kita tengok lagi sekali. Kaifiat ataupun cara-cara melaksanakan solat jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Okey, yang kedua, berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Niat. Yang kedua, niat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Seterusnya, takbir yang kedua. Takbir yang kedua. Lepas takbir kedua, nombor 5, membaca selawat. Seterusnya, nombor 6, takbir yang ketiga. Nombor 7, berdoa untuk jenazah. Nombor 8, takbir yang keempat. Seterusnya berdoa lagi untuk jenazah. Dan yang terakhir, memberi salam. Okey, 4 kali takbir. Cuma kita kena tentukan di sini. Lepas takbir kedua buat apa? Lepas takbir ketiga buat apa? Lepas takbir keempat buat apa? Okey, boleh tengok di buku teks muka surat 131 dan 132. Okey, baiklah. Sebelum kita nak tutup pelajaran pendidikan Islam untuk hari ini, kita tengok rumusan dia apa untuk tajuk ni. Di buku teks muka surat 132, okey, yang kotak oranye ni, umat Islam dituntut melaksanakan solat jenazah kerana solat ini merupakan tanggungjawab Muslim yang hidup ke atas Muslim yang meninggal dunia. Amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri. Okey. Solat jenazah ni adalah tanggungjawab kita yang hidup ni ke atas orang yang meninggal dunia. Okey, nanti bila kita meninggal pula, orang lain pula akan solat ke atas jenazah kita. Okey. Kenapa? Kerana amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri. Okey, sekian sahaja tajuk kita berkaitan dengan solat jenazah. Jadi itu sahajalah 2 halaman modul untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyiapkan tugasan dan bersedia untuk menghantar modul ini. Yang penting pastikan nama kamu dan kelas ditulis.